Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina bihadihim ilal haqiqatil majada. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma uhiya ilayya an ajma'al mal wa akum minat tajirin walakin uhiya ilayya an sabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha summa addaha kama sami'a rubba muballighin aw amin sami'in atau kama qala alaihi wassalatu wassalam. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya. Alhamdulillah, hari ini hari kelima kita berada di dalam bulan puasa. Semoga hari-hari yang mendatang memberi kebaikan yang lebih besar lagi pada kita. Dan di pagi ini pula, Masya Allah, kita dihujani dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sempena dengan 10 hari rahmat yang pertama. Alhamdulillah, insya-Allah kita akan menyambung kembali perbincangan kita di dalam kitab Midrajul Fawatih fi Syarh Mishkatil Masabih, dalam menguraikan serba sedikit tentang kitab Mishkatul Masabih. Pertanyaan Jibril alaihissalam yang pertama kepada Nabi. Semalam kita telah menceritakan macam mana situasi kedatangan Jibril, pakaian Jibril dan rambut Jibril, janggut Jibril yang hitam. Itu menandakan apa yang ditarjihkan oleh ulama-ulama. Hari ini adalah pertanyaan Jibril yang pertama. Akhbirni anil Islam, khabarkanlah kepadaku tentang Islam. Nabi SAW mengatakan, yang pertama tadi ialah Islam tu tentang rukun Islam lah. Akhbirni anil Islam. Pertama, at-tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu la ilaha illallah. Pada dalam kalimah la ilaha illallah, di sini kita nak bincangkan tentang kalimah ilah. Ilah asalnya daripada perkataan wilahun, yang memberi makna apabila seorang itu merasa segala hajatnya dapat disempurnakan, perkara tersebutlah yang boleh menyempurnakan hajatnya. Wilahun diiklalkan di dalam syarah menjadi ilah. Ilah ni ialah satu orang dia rasa benda tu lah boleh selesaikan masalah dia. Misal contohnya, kalau satu orang tu yakin bahawa duit boleh selesai masalah dia, maka duit itulah ilah dia. Kalau satu orang tu kata pangkat boleh selesai masalah dia, yakin dia semata-mata kerana pangkat ni, kalau saya ada pangkat boleh selesai masalah saya, maka pangkat itulah ilahnya. Kalau siapa kata kuasa yang ada pada dia boleh menyelesaikan masalah dia, maka kuasa itulah ilah dia. Jadi ilah di sini bukan hanya patung, bukan hanya patung. Tiada yang layak disembah. La ilah, tiada yang layak disembah. Maknanya bila kita menyembah seseorang tadi, dia menyembah, dia meyakini pada sembahan tadi, bahawa sembahan itulah yang boleh menyelesaikan. Sebab itu orang Quraisy, dia telah menggantikan tempat patung itu tempat perantaraan untuk sampaikan dia pada Allah. Maknanya dia menyembah patung. Jadi ilah ni bukan hanya pada patung, bukan hanya pada zat patung tu, tapi ilah ni ialah semua perkara
yang apabila seorang itu, manusia itu meyakini bahawa perkara tersebut boleh menyelesaikan masalahnya, maka perkara itulah yang dipanggil ilah. Jadi kalimah la ilaha illallah di sini ialah la ilah. Biasanya dalam terjemah Melayu tiada Tuhan. Sebab ilah tu Melayu telah terjemahkan dengan makna Tuhan. Tapi kalau makna yang di segi bahasanya ialah la ilah, tiada yang layak disembah illallah, melainkan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ilah ni di situ saya tulis maknanya ma'bud yang disembah. Kenapa kita menyembah Allah? Kerana Allah lah Khalik kepada kita. Allah lah pencipta kita. Allah lah segala pencipta kepada segala-galanya. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah tu mampu mencipta segala-galanya. Bukan setakat dia mencipta, tetapi zat yang menjadi pemilik mutlak bagi segala ciptaannya, dan dialah pentadbirnya, dan tiada ma'bud selain Allah. Tiada lagi dah ma'bud selain daripada Allah. Tiada yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa kita menyembah Allah? Sebab dialah Khalik kepada kita. Dialah sang pencipta, dan kita adalah makhluk yang dicipta. Jadi yang dicipta ni kena sembah pada sang pencipta lah. Allah itu Razik, Ar-Razik, pemberi, maha pemberi rezeki. Ar-Razzaq, Ar-Razzaq dibawa dalam surah Mubalaghah pula di situ. Razik tu pemberi rezeki, Ar-Razzaq yang maha pemberi rezeki. Kita ialah Marzuq yang diberi rezeki. Allah itu Khalik, kita ialah makhluknya, dan makhluqat itu dalam lafaz plural. Okey. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, dia yang menjaga di bumi dan di langit. Sebab itu di dalam firman-Nya dalam surah Al-Anbiya, "Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata." Kalimah lau. Kalau kita tengok tugas kalimah lau, intifa'us sani bisababi intifa'ul awal. Itu makna kalimah lau. Lau, kalimah lau ni maksudnya, kalau kalimah laula intifa'us sani bisababi wujudi awal. Ternafinya yang ternafi intifa'us sani, ternafinya yang kedua bisababi intifa'ul awal, kerana ternafinya yang pertama. Ternafinya yang kedua illallah, ternafinya yang kedua intifa'us sani bisababi, ni kita ngaji nahwu sikit lagi ni. Intifa'us sani bisababi intifa'ul awal, ternafinya yang kedua kerana ternafinya yang pertama. Ayatnya macam ni. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kita terjemah. Kalau tidak ada, tidak ada di langit dan di bumi. Fihi ma ni dua-dua, langit dan bumi. Kalau tidak ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah, nescaya rosaklah keduanya. Kalau tidak ada, maksudnya ternafinya kalau tidak ada. Ternafinya kalau tidak ada. Di jumlah tu jumlah tidak, tapi ternafinya yang kedua, maksudnya tidak adalah di langit dan di bumi Tuhan selain Allah. Maka ternafilah kedua. Nescaya kalau ada, maka kefasadan berlaku di bumi dan di langit. Jadi oleh kerana tidak ada ilah di langit dan di bumi kecuali Allah lah ilahnya, maka terpeliharalah bumi dan langit itu. Terpeliharalah bumi dan langit itu. So jumlah tu dia nafi. Jadi bila nafikan pada jumlah tu, nafi dia jadi isbat.
Jumlah kedua pula jumlah nafi. Maka nafikan pula jumlah kedua tu dia jadi isbat. Kita tengok pada kita sebab itu dia konsep dia di sini, dia konsep kaedah di sini, intifa usani, ternafinya yang pertama kerana ternafinya yang kedua. Oleh kerana ayat pertama tu ayat nafi, maka ternafinya yang pertama, nafi, tolak positif. Kalau kita ngaji matematik, tolak positif, tolak 4, tolak 6, dia bukan jadi tolak 2, dia jadi 10. Kalau guru matematik, kita pun mengaji matematik juga dulu. Jadi tolak 4, tolak 6, jadi 10. Dia tak jadi lain, dia jadi 10. Jadi ayat tu, kalau ada Tuhan di langit dan di bumi selain daripada Allah, kalau ada maknanya nafikan kalau ada, tiadalah. Tiadalah. Maka tiadalah, ternafinya yang kedua, la fasadata, maka ternafi intifa usani. Jadi intifa usani itu apa dia maksudnya? La fasadata kata musnahnya bumi ini. La fasadata tu yang kedua, intifa usani, musnahnya langit dan bumi. Jadi nafikan kemusnahan langit dan bumi. Mana tak musnahnya langit dan bumi. Kenapa? Kerana tidak ada ilah selain daripada Allah. Jadi hanya Allah lah yang mentadbirnya. Begitu. Itu tugas lau. Bukan tugas laulah, tugas lau. Tugas lau ialah intifa'u sani bisababi intifa'ul awal. Ternafinya yang kedua kerana ternafinya yang pertama. Maksud ayat ialah menafikan kewujudan ma'bud selain Allah. Kerana jika wujudnya ma'bud selain Allah, maka pasti langit dan bumi akan hancur. Jadi dengan tidak hancur, natijah dia, dengan tidak hancurnya langit dan bumi itu, kita tengok tak hancur lagi sekarang ni, membuktikan tiadanya ma'bud selain Allah. Tiada apa yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dipanggil di segi ilmu tauhid. Jadi di segi akidah, ilmu akidah ini, ilmu ni sudah ada di zaman Nabi SAW, cuma tidak disusun. Tak disusun sebagaimana. Jadi 200 tahun ulama yang bermula di tahun ke-200 Hijrah tu, tahun kurun kedua Hijrah, iaitu ulama-ulama akidah telah menyusun ilmu akidah. Jadi ilmu akidah ni bukan ilmu baru, bukan ilmu bid'ah. Ada satu-satu golongan mendakwa belajar ilmu sifat 20. Ilmu akidah ni bid'ah. Ilmu sifat 20 ni wujud, hidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudrat, iradat, hayat, apa semua tu, dia kata bid'ah. Ilmu ni baru, ulama-ulama buat saja, ilmu ni bid'ah. Zaman Rasulullah tak ada. Zaman Rasulullah sudah ada dah. Basic ilmu akidah tu dah ada, cuma tak disusun oleh ulama. Ulama tak susun lagi. Lepas tu tahun ke-200 Hijrah, ulama-ulama mutakaddimin daripada mazhab akidah, dia 200 tahun pertama. 200 tahun pertama hingga ke tahun ke-400. Dan 500 tahun kedua pertama, dah tahun 500, tahun kurun ke-5 hingga ke belakang ni dipanggil ulama-ulama mutaakhirin di dalam akidah. Di dalam akidah. Khair. Jadi dah menunjukkan adanya tauhid dah, ada dah ilmu akidah. Kenapa? Bila Nabi SAW berjumpa dengan seorang badui di tengah hutan, yang masa tu tak Islam lagi, Nabi tanya dia tentang tauhid. Seorang badui ditanya mengenai kewujudan Allah, maka dia menjawab. Badui ini duduk pada pasir, tak ada sampai Islam lagi. Nabi jumpa dengan dia, maka ditanya tentang kepadanya tauhid. Tengok dia jawab. Ini sahibul fitrah. Ini sahibul fitrah. Orang yang terputusnya Nabi. Terputusnya Nabi itu dipanggil sahibul fitrah. Nabi tak datang pada masa itu. Jadi tauhid dia dipakai. Sebab apa? Dia akan menjadi satu persoalan di sini. Adakah orang yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala, kita cerita ni dulu, baru kita akan cerita bab tauhid sikit nanti sini. Jadi dia jawab dengan akal. Satu dia jawab dengan nakal. Sekarang dia jawab dengan akal tentang kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Badui itu kata apa? Innal ba'rata la tadullu 'ala al-ba'ir wa innal 'asara al-akdam la tadullu 'ala al-masir.
فالسماء ذات الأبراج والأرض ذات الفجاج وبحار ذات الأمواج ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير. Adanya najis itu tanda adanya binatang. Ada sebab musabab. Tengok ada najis tu sebab apa? Sebab adanya binatang. Saya terjemah najis di sini. Ba'rah tu najis unta sebenarnya. Ba'ir tu unta. Unta ni dia boleh panggil ba'ir, boleh jamal, boleh macam-macam lagi. Jamal boleh, ibil boleh, macam-macam nama. Dan kalau unta yang muda tu, dia bukan panggil jamal, dipanggil satu nama, lupa dah dalam hadis Nabi. Apabila unta Nabi bernama Qaswa, kan? Unta Nabi bernama Qaswa. Unta Nabi ni bila berlomba, bila dia berlawan lomba, maksudnya dia berlomba satu sama lain, dia tak pernah kalah. Tak pernah kalah. Satu ketika zaman bila nak berlomba, orang Badui datangkan satu ekor unta muda untuk berlawan dengan Qaswa. Qaswa kalah. Naqah. Naqah. Ustaz Faiz beritahu naqah. Okey. Tak apa. Jadi naqah. Jadi dia bawa naqah ni unta muda. Dia bawa unta muda berlawan dengan Qaswa. Jadi unta ni cerita lain saja, cerita bab unta tu. Sebab bagi orang Arab ni unta pun nama macam-macam jenis nama unta. Ibil, jamal, naqah, ba'ir, begitu. Macam nama-nama dia pun macam-macam dah nama unta ni. Khair, tak apa. Jadi naqah ni orang apa ni? Orang Badui tu mengatasi unta Nabi. Jadi orang sedihlah, kenapa unta Badui benang pula memenangi perlombaan daripada unta Nabi, sebab unta Nabi tak kalah. Nabi kata, zaman Qaswa telah berlalu. Maksudnya Qaswa tu kena retire dah lah, kena tua dah. Dia kena terima lah ketuaan dia tu. Roda kehidupan. Manusia ni dia roda kehidupan. Kadang dia di atas, lepas tu dia di bawah. So manusia kena menerima. Kadang dia muda, lepas tu dia tua. Tak ada dia muda sama. Nak muda sepanjang hidupnya, syurga je boleh mudanya. Di syurga saja kita boleh muda 33 tahun, tak tua-tua dah. Kat dunia ni tua dah. Kita duk rasa mudanya, tengok-tengok sekarang 52 dah. Tapi kalau ngamuk kita duk rasa kita budak lagi. Tapi 52 dah. Maka Nabi kata Qaswa zamannya telah berakhir. Qaswa zaman dia telah berakhir. Qaswa tak boleh menang dah. Qaswa tua dah. Qaswa nama unta Nabi. Gagah tu. Dia ni bukan zaman Qaswa dah. Jadi kalau hak tua tu letak jawatan lah. Bagi kau hak muda pula takbirnya. Begitulah. Maksudnya zaman dia tu dah habis dah. Zaman dia tu dah habis dah. Zaman dia tu habis dah. Itulah naqah tu memang unta lah, unta muda dia panggil, unta muda. Ba'ir ni unta tua dah. Begitu. Dia yang unta muda lagi. Jamal tu unta jantan. Ibil tu nama jenis-jenis unta. So nak bagi tahu Arab ni banyak nama lah. Okey, tak apa. Jadi ba'rah ni sebenarnya najis unta. Ba'rah ni najis unta. Ba'ir tu unta. Dia kata kenapa ada najis unta? Sebab ada unta buang najis. Wa in asaral aqdam. Kenapa kita tengok satu atas tu kan, bila padang rumput ke dalam hutan ke, kita lalu orang duk lalu lalang tu, maka tempat tu tak ada rumput, tempat tu tak ada hutan. Sebab apa? Sebab orang lalu. Dia kata kesan jalan menunjukkan, maknanya kesan orang tu berjalan, dia punya tempat yang dilalui tu dah botak dah. Macam kita kat sekolah dulu, kita sekolah tu SID, orang Pasir Mas kenal kita SID. Jadi kita ada padang sekolah cantik je. Kita budak-budak kampung ni lalu daripada belakang. Kita budak-budak kampung lalu daripada kampung nak pergi ke sekolah, tapi terpaksa mengharungi padang sekolah. Kalau kita lalu kut tepi padang sekolah, jauh, sebab kita nak cari jalan shortcut. Kita lalu tengah jalan. Macam buku ni kita lalu tengah jalan begini. Kita tak lalu tepi tu. Bila kita tak lalu tepi, guru besar pesan kat kita, jangan lalu tengah jalan.
Padang tu jangan lalu tengah padang. Kamu hari-hari lalu tengah padang 5-60 orang budak sekolah ni, pelajar ni, dia kata akan merosakkan kita punya padang. Gondol lah padang kita kat tengah, padang bola kita tu, padang sukan kita tu gondol, tak tumbuh rumput sebab hari-hari kau duk lalu tengah. Kita pelajar ni mana nak dengar. Hari-hari lalu tengah, guru besar pesan 2-3 kali. Satu hari kita pun 5-60 orang pelajar mengharungi padang sekolah. Kita menghalungi padang sekolah. Guru besar dia datang awal. Dia tak datang macam guru-guru lain. Sebelum guru lain datang, dia dah datang lah. Hari tu guru besar, dia sembunyi di sebalik pokok mangga di depan pintu sekolah. SID, ya Mi, SID dulu lah. Okey, depan pintu sekolah. Lepas tu, depan pintu sekolah tu, kita pun lalu tengah ramai-ramai. Lalu ramai-ramai sampai tengah padang. Guru besar keluar daripada pokok mangga, angkat tangan. Makan tak habis lagi tu. Dah pesan dah jangan buat macam tu. Dah jangan pesan dah buat macam tu. Kita pun dipanggil oleh guru besar. Kenapa? Ketuk ketampi. Saya ingat 100 kali seorang. Saya pun di antara yang kena. Maksudnya jalan tu, bila kita berjalan tu ada jalan. Jadi padang tu akan gondol bila ada jalan. Jadi kesan jalan menunjukkan adanya orang yang berjalan. Langit yang berlapis, kita tengok langit pertama, langit kedua, bumi yang terbentang, laut yang bergelora. Bagaimana ia tidak menunjukkan adanya zat yang maha lemah lembut dan maha mengetahui. Lihat dalam tafsir Ibnu Katsir. So, saya ambil kisah ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Saya terlupa nak tulis muka surat apa pula dah dulu. Nantilah saya beritahu semula. Jadi saya ambil kisah ni dalam tafsir Ibnu Katsir nak beritahu bahawa adanya tauhid dah zaman dulu. Sahibul fitrah. Dia kata sahibul fitrah. Ni orang fitrah. Jadi ada langit dan bumi itu sahibul fitrah. Sahibul fitrah. Jadi mengenai akidah. Sebab itu ada golongan-golongan yang mengatakan golongan-golongan yang mendakwalah Wahabi dan sebagainya. Salafiyah mendakwa ilmu tauhid ni ilmu baru. Begitu. Hak disusun oleh Asy'ariyah dan sebagainya. Jadi tidak, sebenarnya susun ini susunan. Ini dulu. Jadi kenapa belajar PhD? Nabi tak belajar pun PhD. Tapi kenapa kamu belajar PhD hadis? Mana ada PhD hadis Nabi buat? Tak ada pun. Tapi belajar tu sebagai satu pengiktirafan. Orang ni ada CJ PhD. Orang ni ada master. Orang ni macam ni. Saya pernah jumpa satu orang profesor di India. Di Vellore, di India Selatan. Saya pergi dengan jemaah. Nama profesor tu Profesor Dastagiri. Nama dia. Tuan-tuan tahu tak dia ada berapa PhD? 33 PhD. Saya kata betul ke Datuk ni 33 PhD? Dia kata saya last PhD saya dalam chemistry, dia kata. Masa tu dengan saya dalam jemaah tu ada 2 orang doktor pengarah universiti, pengarah hospital. Dr. Ismail, dia pengarah hospital BJ masa tu. Dan suami dan Haji Sharif, dia bahagian engineer kapal terbang. Isteri dia pengarah kita keluar Jumaat Masturat masa tu. Isteri dia pengarah hospital asli. So ramailah hospital doktor. Saya pun tanya Dr. Ismail, doktor betul ke dia tu PhD 33? Saya tak percayalah. Maka dia kata last PhD dia bahagian chemistry. Lepas tu dia Dr. Ismail tanya bahagian ubat, dia jawab satu-satu. Saya kata betul lah Ustaz, dia hafal sebiji-sebiji. So kita tanya tu dia hafal sebiji-sebiji. Kita orang doktor pun tak hafal macam dia. So dia dakwa dia 33 PhD. 33 PhD. Kita nak buat satu PhD pun lambat, tersiap-siap lagi saya PhD ni pun. Banyak kerja lagi. Jadi Masya Allah di situ ialah jadi ilmu tadi kita cerita ke mana pula PhD. Nak bagi tahu PhD hadis. Macam mana ada PhD hadis? Mana sunnah ada PhD hadis? Jangan semua satu iktiraf supaya manusia ni bila nak masuk tu ada, nak kerja tu kena ada CJ dia, boleh
Kan kita usah-usah kampung ni tak ada sikit, tak boleh kerja lah. Ada yang mengajar kampung-kampung gini je lah. Okey dah tu. Okey, tak apa. Maksudnya di sini ialah dia mengatakan, dan ada satu mendakwa. Ada satu mendakwa. Ini isu yang hangat lah, yang memanglah cakap Urdu lah, Urdu बोलते ना, उसमें अगर लोग नहीं जानते ना, अगर मलेशिया बोलते कि यार कैसे करेंगे वो लोग, मुझसे ये उर्दू बोलते हैं. Khair dah dia tu cakap, kata saya cakap Urdu masa tu. Khair tak apa. Jadi begini, jadi ada yang mendakwakan ni masalah akidah ni. Masalah akidah, iaitu sahibul fitrah, sahibul fitrah. Dalam ilmu akidah kita ada Asy'ariyah, kita ada Maturidi dan Asy'ariyah. Mengenai Asy'ariyah, usul dan furu'. Asy'ariyah ni usul dan furu'. Asy'ariyah ni usul dan furu' dia terlepas apabila tak sampai Nabi ke atas mereka. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Kami tak akan mengazab satu kaum setelah kami menghantar Nabi ke atas mereka. Yakni kaum itu tak akan diazab. Jadi mengikut Asy'ariyah mengatakan orang tu dia terlepas. Orang yang mana dia sahibul fitrah ni dia terlepas daripada segi usul dan furu'. Tapi Maturidi kata furu' terlepas, usul tak terlepas. Usul ni maksudnya dari segi ketuhanan lah, dari segi tauhid lah. Furu' ni segi hukum ahkam. Hukum ahkam terlepas, tetapi tauhid tak terlepas. Maksudnya apabila satu orang duduk dalam hutan, dia tak sampai seru. Sepatutnya kita kena sampai seru pada mereka supaya mereka Islam. Jadi dia tak sampai seru. Maka sekurang-kurangnya dia ni macam siapa? Macam badui tadi. Dia tak kata langit ni semula jadi, pokok ni semula jadi. Kita dibolak-balikkan perkataan tu. Alam semula jadi. Mana alam semula jadinya? Alam ini kurniaan ilahi. Tu baru betul. Kurniaan Allah. Bukan alam semula jadi. Semula jadi tu sedia kala. Sedia kala tu kekal. Ini sebenarnya pendapat yang batil dalam ilmu-ilmu mantik dan falsafah. Kita mengajar mantik juga. Tapi budak-budak mengaji mantik tidur je lah belakang. Syarah tahzib je mengajar mantik kat sini. Tak sempat lagi nak naik Qutbi, tak naik lagi Mir Qutbi, tak naik lagi Sulam, tak naik lagi Mula Hasan dan Mula Qadhi syarah kepada kitab Sulam. Entah saja. Kita mengajar kat Malaysia ni, kalau seri petani tu mengaji syarah tahzib saja. Saya mengajar syarah tahzib tu pening kepala dah budak-budak tentang mantik dan falsafah. Okey, khair, tak apa. Itu masalah dia lain. Jadi maksudnya dia terlepas lah, kecuali dia ada iman dalam hati dia. Dia ada iman dalam hati. Dia percaya. Takkan pokok tu tumbuh dengan semula jadi. Takkan pokok tu, sebab dalil akal. Dalil akal. Dalil dia satu dalil nakal. Dalil akal mengikut Maturidi, dalil akal sudah memadai dah. Bagus, terima kasih. Muka surat 311 dah. Itu telah diberitahu oleh Ustaz Faiz. Terima kasih. Saya pun terlupa dah tadi. Okey, tak apa. Jadi mengikut Maturidi, usul ni mengikut Maturidi maksudnya pada ni furu' dia terlepas. Jadi usul tak terlepas. Usul hanya cukup dengan dalil akal sahaja. Usul yang tak alika. Maknanya dia kata dia tak beriman macam mana mereka orang lain, dia tak menyembah. Maknanya orang-orang yang duduk dalam hutan tadi, dia tak menyembah. Dia tak menyembah batu, kayu macam mana sembahan yang telah disembah oleh datuk nenek mereka. Misalnya bila Nabi SAW datang, ada golongan yang tak menyembah berhala. Sayyidina Abu Bakar, golongan yang tidak menyembah berhala. Sayyidina Ali yang tak pernah menyembah berhala. Jadi mereka golongan-golongan ini ada di zaman Nabi, fitrah. Golongan-golongan ini sebelum Islam. Sayyidina Abu Bakar dia tak menyembah berhala. Dia tak menyembah pun. Jadi ada golongan-golongan ini. Sebab itu kalau golongan ini, kalau dia tak sampai, maksudnya kalau tak sampai
Kalau tak sampai seruan Islam, dia beriman sekadar beriktikad beriman bahawa adanya zat dan kuasa, maka sudah memadai, dia terlepas daripada azab di akhirat nanti. Tapi kalau dia beriman macam mana datuk nenek dia beriman, tak boleh lah. Begitu nak beritahu, ada manusia yang tak sampai seru. Ada orang kata, ustaz, dia akhlak very nice lah, tapi dia tak beriman. Macam mana? Adakah dia kena dia azab? So, walaupun benda yang tak sampai seru tadi, kalau dah sampai seru tak beriman, tak boleh lah. Sebab inna dina indallahi hil Islam. Inna dina indallah hil Islam. Begitu. Khair, tak apa. Jadi maksudnya adanya zat yang mengatasi segalanya. Jadi golongan yang kita panggil dia ahlu fitrah. Jadi ahlu fitrah ni berbeza-beza. Kalau orang Kristian, fitrah dia selepas Nabi Isa AS. Kalau Nabi Musa AS, fitrah dia lain. Kalau fitrah dia sampai Nabi lain. Orang Arab, fitrah orang Arab ni daripada Ismail AS lagi. Dia fitrah orang Arab. Fitrah orang Arab, dia bukan daripada Isa AS. Dia fitrah AS. Bermulanya Arab daripada Ismail AS, anak kepada Ibrahim AS. Fitrah orang Arab, jauh fitrah dia tu. Okeylah, kita kata fitrah yang paling dekat 600 lebih, fitrah Isa AS. Jadi ibu Nabi, bapa Nabi adalah dalam fitrah. Sebab apa? Ada orang mendakwa adalah usul yang mengatakan ibu bapa Nabi itu dalam syurga ke neraka. Sepatutnya kita tak payah bahaskan, sebab itu ahli fitrah. Ahli fitrah, dia adalah ahlul fitrah. Sebab dia kata ni hadis sahih yang mengatakan wa anta wa abika wa anta fi jahannam finnar. Mak bapa engkau dengan bapa aku dalam neraka. Itu hadis sahih. Kita jawab, sebab hadis sahih itu dia bersalahan dengan ayat wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Masa kita terpaksa takwil hadis tu, kita tak boleh terima walaupun dia hadis sahih. Orang mengatakan tu hadis sahih, kita kena terima, ustaz. Kata golongan tu kata sebab hadis Nabi kata Nabi dalam neraka, bapa dia dalam neraka. Kita kata hadis tu hadis sahih, tapi dia bersalahan dengan ayat wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. So ulama telah membahaskan lagi di situ. Dia bukan terima hanya hadis sahih itu saja, tapi jika dia tak bersalah, sebab hadis itu perlu ditakwil kerana ayat yang mengatakannya secara umum. Begitu. Jadi panjang pula kita bab tauhid. Tak apa, itu bab tauhid tu nanti belajar dengan guru-guru tauhid ajalah. Jadi nizam langit dan bumi dicipta oleh Allah dengan sangat tepat. Sebodoh-bodoh manusia pun tidak akan mengatakan ianya terjadi dengan sendiri. Segala benda yang kita lihat, kereta api, kapal terbang, kereta dan sebagainya, kita katakan ada perekanya. Jadi alam ini yang begitu besar dan sempurna, pasti ada penciptanya. Alam ni bukan ardun dah, bukan bumi lah. Alam ni creation, whole of universe. Itu alam, seluruh dunia, seluruh whole of universe. Alam ni besar. Tengok muka surat 340 dalam bab tauhid tu. Dia ada satu dalam muka surat 340. Kebetulan teringat, saya ada buat satu note, satu footnote 340. Tuan-tuan buka kitab 340, ada footnote. Dia ada footnote juga sikit-sikit. Tengok nak beritahu besarnya alam ini. Creation Allah Subhanahu Wa Taala ni besarnya, alam ni besar. Ni sampai sebenarnya dalam bab tauhid, tapi saya bawa itu dalam bab tauhid, tapi nak beritahu besarnya alam ini. Tengok, dilaporkan, kita sebab kita buat footnote saja di sini, dilaporkan bahawa NASA kan yang duduk berpengkalan di udara telah menjumpai daripada jarak 12 bilion tahun cahaya daripada bumi ada satu bahagian awan yang mengandungi air. Dia jumpa ni. Bila jumpa ni? Pada 23 Julai 2011. Baru jumpa. Sedangkan Allah dah cipta dulu lagi. Ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ni. Dia jumpa apa dia? Satu awan. Awan ni air lah. Berjarak 12 bilion tahun cahaya daripada bumi. Sebab awan, turunnya hujan tu daripada awan. Sebab Allah jadikan awan tu yang menanggung air dan menurunkan hujan. Wa anzalna minas sama'. Dia kata, afara'aitum ma tahrusun, afara'aitum ma tanzilun. Apa ayat tu terlupa tu saya pun. Khair, turunnya hujan tadi
antum anzaltumuhu minal muzni an nahnu munzilun. Kau tengok hujan tu, adakah siapa yang menurunkan? Allah yang menurunkan, ataupun daripada awan. Begitu. Kan tak apa. Jadi awan ni dia berada 12 bilion tahun cahaya. Ini juga ciptaan Allah, creation. Allah Ta'ala yang mencipta dia. Ber-12 bilion cahaya. Dan dalam awan tu ada air. Berapa air tu? Air, kandungan air dalam awan tu berapa? So dia kira dengan gelombang lah. Saya tanya ahli sains apa-apa, dia kira macam mana kita nak tahu tepat. So kami kiraan dia, ada kawan saya dia bahagian dia kira, dia kata kita kira dengan gelombang Ustaz. Ada cara pengiraan dia dengan gelombang. Okey, yolah kan gelombang tak kisah lah. Maka kajian mengatakan air yang berada dalam awan yang berada 12 bilion tahun cahaya daripada bumi ni 140 trilion kali ganda air lautan bumi. Bumi ni 3/4 air. Dan air dalam awan tu yang berada 12 bilion tahun cahaya tu dia dijumpai oleh NASA. Bila dijumpai oleh Joseph Waff pada 23 Julai 2011. 9 tahun lepas baru jumpa 2011 tu. Awan tu besar dia, banyaknya air dalam awan itu 140 trilion kali ganda air lautan bumi. 140 trilion. Kalau juta, million dia 60. Kalau bilion dia 90. Kalau trilion dia 12 kosong. Tulis 140, tak tu tambah belakang lagi 12 kosong. 140 trilion kali ganda air lautan bumi. 140 kali 10 kuasa 12. Ataupun tulis dalam matematik 1.4 kali 10 kuasa 14. Siapa yang mencipta tu? Allah nak bagi tahu ciptaan Allah ni besar, baru jumpa 2011. Allah cipta lama dah. Nak bagi tahu segala ciptaan dia. Jadi alam ni termasuk alam lah, creation. Dia ada bima-bima sakti dalam dunia ni. Jadi alam yang begitu besar tu, sampai 12 bilion tahun cahaya tu, tempat ada awan tu air yang paling besar. Dikatakan tuanku ini 113 tadi. Ini ialah air yang terbanyak dikesan di ruang udara. Di ruang udara, betul lah atas tu dia ada lautan tu. Tak tahu tu, mungkin tu kali lautan tu pun. Lautan tu atas langit lagi tu. Dia atas lagi, tapi semua ni di bawah langit pertama belaka. Tak sampai langit pertama lagi. Langit pertama ada pintu, tak boleh masuk. Khair, tak apa. Jadi di situ ialah besarnya dan sempurnanya pasti ada penciptanya. Pasti ada penciptanya. Pasti ada penciptanya. Bagaimana kita beriman dengan Allah? Tapi satu kadang-kadang kita beriman, kita tengok pada zahir. Tapi satu masa kita beriman dengan Allah tanpa dalil dan sebab. Amantu billah kama huwa bi asma'ihi wa bi sifatihi. Amantu billah, aku beriman pada Allah sebagaimana sifat dan nama-namanya. Jadi kadang-kadang kita beriman pada Allah ni, kita beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu tiada siapa yang boleh memahami zat Allah. Tak ada siapa boleh memahami zat Allah. Dunia ni dia boleh, bumi ni bukan dunia, bumi ni dia boleh korek, dia boleh dikorek sampai 8 batu punya. 8 batu dalam 13 km saja boleh lepas dikorek. Lepas korek tu tak boleh korek dah bumi. Tak boleh korek sini tembus Amerika, tak boleh. Tu 13 km ke dalam perut bumi saja dikorek. Lepas tu tak boleh dikorek lagi dah. Lepas tu tak boleh dikorek dah. Begitu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, jadi tiada kita tak boleh faham zat Allah dalam diri kita pun kita tak boleh faham. Macam mana kita nak mengenali zat Allah? Sebab tu kita beriman pada zatnya. Beriman dan percaya kepada zatnya. Kerana kita tidak boleh memikirkan tentang zatnya. Tadi aku beriman
dengan Allah Subhanahu Taala sebagaimana nama-nama dan sifatnya, kerana akal manusia tidak mempunyai kemampuan untuk memahami zat Allah. Sebagaimana dalam ilmu nahwu, fa'il itu kenapa kita kata marfu', mudhaf ilaih itu kenapa kita kata majrur. Boleh dimaklumkan fa'il itu marfu', tetapi mengapa ia marfu'? Daraba Zaidun, Zaidun tu marfu' sebab dia fa'il kepada fi'il daraba. Kenapa marfu'? Tak ada nak cerita. Orang nahwu saja boleh cerita benda tu. Benda-benda orang awam ni tak boleh faham. Orang-orang nahwu saja faham. Fa'il tu Zaidun tu marfu' tu kenapa? Sebab dia fa'il kepada daraba. Zaidan tu mansub tu kenapa? Sebab dia maf'ul kepada daraba. Ghulamu Zaidin, Zaidin tu majrur sebab dia mudhaf ilaih kepada ghulam mudhaf. Begitu. Dalam istilah khusus pun tidak dapat difahami oleh golongan awam. Bagaimana pula untuk memahami zat Allah? Insan yang serba kekurangan dalam diri dia pun tidak memahami bagaimana untuk memahami zat Allah. Sebelum kejadian langit dan bumi, Allah telah wujud. Untuk memahami langit dan bumi pun manusia tidak mampu memahami sepenuhnya bagaimana untuk memahami zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beriman kepada Allah. Amantu billah kama huwa bi asma'ihi wa bi sifatihi. Muhammadur Rasulullah. Kita pergi pula pada Muhammadur Rasulullah. Kita sebut sikit-sikit Muhammadur Rasulullah. Yakni Allah menghendaki daripada insan bahawa mereka mentaati Allah. Allah cipta manusia sebab Allah nak manusia tu taat perintah dia, ikut taat perintah dia. Maka Allah menghantar seorang manusia yang sempurna kerohaniannya, iaitu nabi-nabi dan rasul, agar insan yang lain dapat mengikutinya dan mengetahui kehendak Allah dengan melihat kepada utusan itu. Oleh itu, Rasul perlu dihantar di dalam daripada golongan insan itu sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Nabi SAW ni manusia, bashar. Innama ana basyarun. Manusia ni bashar. Maksudnya tidak ada di kalangan Nabi dihantar daripada malaikat, sebab malaikat tidak boleh memahami naluri insan. Hanya seorang Nabi sahaja, hanya manusia sahaja yang memahami naluri insan. Sebab tu malaikat tak dihantar menjadi Nabi. Nabi itu daripada kalangan manusia itu sendiri. Innama, Nabi kata innama ana basyarun. Sesungguhnya daku ini seorang insan. Begitu. Jadi daku ini adalah seorang insan. Cuma ada satu golongan yang sesat dari segi akidahnya, iaitu kalau kita di India, Pakistan, kita panggil dia golongan Barelwi. Golongan Barelwi ni ada satu golongan Barelwi. Golongan Barelwi ni, saya tanya dah Ustaz Amiruddin, dia bahagian Jakin, dia kata, Ustaz, dah ada dah kat Malaysia, masuk dah golongan Barelwi ni. Satu golongan Barelwi ni, kita berada di muka surat 142 dah, di atas 142, bukan 141 lagi, 142 dah. Ayat tadi, Kul innama ana basyarun tu, kita berada di 142 dan muka surat 142 dah. Kan? Jadi ialah Kul innama ana basyarun. Kul innama ana basyarun. Dia mengatakan inna tu huruf takkid. Inna musyabbah bil fa'il. Ma tu dia tak mengatakan makafah. Dia mengatakan manafiyah. Jadi terjemahnya, sesungguhnya bukanlah aku ini sebagai seorang insan. Itu golongan Barelwi itu dia terjemah dalam bab innama ni, dia silap situ. Itu akidah dia lagi. Kita kata ma tu makafah, yang menghentikan tugas inna, yang akan memberikan makna tu makna hasar. Sesungguhnya, hanya sahaja aku seorang insan. Dia terjemah sesungguhnya, ma tu manafiyah, dia terjemah bukanlah aku seorang insan. Maknanya dia samakan Nabi dengan Allah Ta'ala. Dan dia mengatakan, golongan Barelwi ini mengatakan Nabi ni tahu benda yang gaib. Itu dakwa mereka, dan dakwa ini salah. Dan golongan ni dah sampai dah kat Malaysia, ada dah masjid-masjid
Ada dah masjid, saya tanya Ustaz Amiruddin, dia bagian jakin dah pencin dia. Kata Ustaz, dia kata sampai dah Ustaz. Macam Syiah lah. Macam Syiah tu. Lama dah sampai ke Malaysia. Dia 30 tahun selepas tu baru meletup. Sebab kita dalam tahun 80-an tu, kita pergi di India tu, kita belajar di Pakistan tu, masa tu dah meletup lah. Tahun 87 dia meletup. Saya sampai di Pakistan belajar tahun 89. Lepas habis mengaji sekolah apa semua tu. Dan lepas bukan SID, saya pergi SIC lagi. 2 tahun di SIC ambil pengajian sebahagian sains, aliran sains untuk STPM. Terus selepas tu baru saya pergi tukar aliran. Dah lama nak pergi mengajar ni, belajar ni tahun 82 lagi. Masa tu kecil, ayah tak bagi lagi. Dia kata kau umur 82 tu kecil lagi. Dia kata umur 14. Dia nak pergi jauh, anak-anak aku ni susah. Dia kata biar umur besar sikit. Lepas 21 pun baru dia lepas saya pergi belajar. Tapi lambat lah, belajar lambat lah. Belajar alih bata pun umur 21 je lah. Khair, tak apa. Jadi di situ ialah Berlui tadi golongan yang sesat lah. Golongan yang sesat. Dan disebabkan Rasul itu akan memahami kehendak dan keperluan manusia. Jika malaikat tidak boleh memahami manusia. Kedua-dua kalimah ini ialah kalimah iman dan amal. La ilaha illallah kalimah iman. La ilaha illallah juga kalimah amal. La ilaha illallah juga kalimah Muhammadur Rasulullah juga kalimah iman, dan Muhammadur Rasulullah juga kalimah amal. Jadi biasanya kita sebut dalam dakwah la ilaha illallah ni kalimah iman, Muhammadur Rasulullah tu kalimah amal. Tidak, tu dia mungkin tak tepat percakapan itu. La ilaha illallah kalimah iman, Muhammadur Rasulullah kalimah amal. Tak, la ilaha illallah adalah kalimah iman dan amal. Muhammadur Rasulullah juga kalimah iman, dan bukan setakat kalimah iman tapi kalimah amal juga. La ilaha illallah ni kita kata kalimah iman. Kalimah amal pun boleh juga. Untuk mengamalkan kalimah ni pun kita kena amalkan kalimah. Sebab itu kita kena dakwahkan kalimah. Ya ayyuhallazina amanu aminu kama amanan nas. Berimanlah kamu wahai manusia sebagaimana sahabat beriman. Aminu kama amanan nas. Jadi berimanlah kamu daripada amanan nas. Berimanlah kamu sebagaimana kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aminu kama amanan nas. Jadi kita kena beramal juga dengan kalimah aksiru. Nabi kata aksiru ni amal kalimah. Dia ada satu ilmu. Dia kata ilmu ni dia ada maksud bizat dan ilmu yang ghair maksud bizat. Ilmu hukum ahkam maksud dia bizat. Ilmu hukum ahkam maksud dia bizat. Maknanya kita ilmu tentang puasa, maka maksud dia bizat, maka hendaklah kita berpuasa. Ilmu maksud la ilaha illallah, ilmu ni maksud dia ghair bizat. Ilmu maksud bizat, dia maksud ghair bizat. Silap. Ilmu ahkam ni ilmu maksud dia ghair bizat. Ghair bizat. Mana kita tahu puasa, kita kena berpuasa. Orang lain kena puasa, kita kena tahu puasa. Orang lain kena puasa, kita manusia tu puasa. Begitu. Dan la ilaha illallah ni maksud dia bizat. Untuk kita dapat kalimah la ilallah tu dalam zat itu sendiri, dalam zat kalimah tu sendiri. Sebab tu Nabi kata aksiru bizikri la ilaha illallah hatta yakulu majnun. Aksiru qawli la ilaha illallah hatta yaqulu majnun. Hatta yaqulu majnun. Perbanyakkanlah ucapan la ilaha illallah sehingga orang kata kamu gila. Perbanyakkanlah zikir la ilallah sehingga kata kamu gila. Kalau kita kata la ilaha illallah, kita duk atik dah la ilaha illallah, la ilaha illallah, orang kata gila. Tak, orang kata kita wali. Bila orang kata kita gila? Bila kita dakwah kalimah ni. Tuan-tuan, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, Allah lah yang segala-galanya. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segala-galanya. Kita ni tidak ada apa-apa pun. La ilaha illallah, tak ada apa pun kita. Allah lah. Kita dakwahkan kalimah. Dakwah kalimah. Jadi dakwah pada kalimah itu, dakwah pada kalimah la ilallah tu sebenarnya maksud bizat tu. Untuk kita dapatkan iman, kita kena dakwah pada kalimah. Ma Rabbul Alamin? Fir'aun tanya Nabi Musa AS. Ma Rabbul Alamin? Dalam surah Syu'ara tu Fir'aun tanya, Ma Rabbul Alamin?
Siapa Rabbul Alamin tu Musa? Cerita sikit. Musa cerita dakwah kalimah. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Siapa Rabbul Alamin? Sebab Fir'aun dia telah mengaku ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan yang maha tinggi. Ana rabbukumul a'la. Maka Fir'aun dia telah mendakwa dia itu rabbukumul a'la, Rabb yang tinggi. Dan Nabi Sayyidina Musa AS mendakwahkan bahawa Allah itulah Rabbnya. Jadi dia nak tahu Fir'aun tanya Sayyidina Musa AS, Ma Rabbul Alamin? Siapa itu Rabbul Alamin? Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma in kuntum mukinin. Siapa Rabb tu? Dakwah kalimah, dakwah kebesaran Allah, dakwah mafhum kalimah. Dakwah mafhum kalimah itu maksud bizat untuk meninggikan iman kita. Sebab itu dalam dakwah kita dakwah kalimah. Sebab maksud bizat, dia bukan ghair maksud bizat. Hak benda lain tu, hukum ahkam, puasa apa semua dia tu, yang kita belajar tu, dia ghair maksud bizat. Bukan ghair maksud bizat. Maksud dia amal. Hukum tadi, maksud dia amal. Amal dia pada ghair. Ni maksud amal ni pada zat itu sendiri. Kalimah itu. Dialah Rabbus sama. Dialah Rabb yang mencipta. Rabbus samawati wal ard. Di antara bumi dan langit. Dialah Rabb yang mencipta bumi dan langit. Wa ma bainahuma. Dan dialah Rabb di antara kedua-duanya. In kuntum mukinin. Jika kamu orang beriman. Ala tastami'un qala liman haulah. Berkatanya Fir'aun kepada pengikutnya, qala liman haulah ala tastami'un. Kau tak dengar tu, Musa merepek aja tu. Dia kata Allah itulah Rabb petujuh taala, akulah Rabbukumul a'la. Lepas tu dia kata ala tastami'un. Dia kata merepek je Musa tu. Dia kata kepada qala liman haulah. Dia kata kepada pengikut-pengikut yang dengar cakap dia tu. Yang tak ada hati perut tu, yang buta mata mereka itu, iaitu Qibtiyin lah. Orang-orang Qibti lah. Fir'aun tu pengikut dia Qibti. Nabi Musa AS pengikutnya Bani Israel. Begitu. Sebab tu Raja Qibti ialah Fir'aun. Raja pada Bani Israel. Raja Bani Israel ialah Aziz. Aziz tu bukan nama raja. Aziz tu ialah gelaran raja untuk Bani Israel. Azizul Mesir, Raja Mesir, Aziz, Raja Qibtiyin, Fir'aun, Raja Rom, Kaisar, Raja Farsi, Kisra, Raja Habsyah, dipanggil apa dia tu, Raja Habsyah tu? Raja Habsyah tu dia ada nama tu. Habsyah tu, Raja Habsyah tu ada nama dia, nama-nama tu masing-masing nama panggilan raja tu lain. Semua itu dalam Muslim, dalam syarah Muslim tu, saya terlupa dah. Khair, tak apa. Jadi la ilaha illallah. Maka qala liman haulah ala tastami'un. Kau tak dengar tu? Musa merepek aja tu. Nabi Musa dakwah lagi. Rabbukum, Raja Najasyi, Rabbukum wa Rabbus samai, Rabbukum qala liman haulah ala tastami'un rabbukum wa rabbu abaikumul awwalun in kuntum ta'qilun. Rabbukum dialah Rabb kepada kamu. Dia yang cipta kamu ni. Wa rabbu abaikumul awwalin, dialah cipta datuk nenek kamu sebelum ni. In kuntum ta'qilun, jika kamu orang yang berakal. Jadi dakwah ni orang takut. Dakwah kalimah ni orang takut. Apa Fir'aun kata? Inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun. Sesungguhnya Rasul yang diutuskan kepada kamu tak lain dan tak bukan majnun. Nabi-nabi bila mereka membuat dakwah sehingga orang mengatakan mereka majnun. Sebab tu Nabi kata aksiru bi zikri la ilaha illallah hatta yakulu majnun. Wa fi qawli wa fi riwayatin aksiru bi qawli la ilallah, aksiru bi zikri la ilaha illallah hatta yakulu majnun. Kau kena cakap sehingga orang kata kamu gila. Bila nabi-nabi dikatakan gila? Bila dia cakap tentang mafhum kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun. Jadi maksud dia dakwah kalimah ni, maksud dia bizat itu iman, kita kata.
iman kita pada kalimah ini, iman kita pada Allah ini, dan untuk kita memulihkan iman kita ada di dalam zat kalimah ini. Khair. Muhammadur Rasulullah. Jadi Muhammad Rasulullah juga kalimah iman. Maksudnya Nabi kata wa innahu la nabiyya ba'di, dalam riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Wa innahu la nabiyya ba'di. Wa innahu la nabiyya ba'di. Orang yang nak dapat kitab, sila hubungi saya di talian saya nanti, insya-Allah saya akan bagi tahu. Jadi wa innahu la nabiyya ba'di, tidak ada lagi, sesungguhnya tidak ada nabi, tidak ada nabi selepas daku. Maksudnya kita kena yakin. Ini kalimah yakin ni, kalimah iman ni. Kalau siapa percaya bahawa nabi ni, kalau siapa percaya bahawa selepas Rasulullah ni ada lagi nabi dan dia beriman kepada nabi tersebut, maka dia dikira kafir. Kafir sebab Muhammad Rasulullah bukan kalimah amal. Muhammad Rasulullah juga kalimah iman dan kalimah amal. La ilaha illallah kalimah iman dan kalimah amal. Muhammad Rasulullah juga kalimah iman dan kalimah amal. Jadi misalnya Qadiani, jadi agama Qadiani, Ghulam Ahmad Qadiani, dia telah mengaku dia nabi, rasul. Dia telah mengaku dia rasul dan nabi. Maka orang beriman dengan keadaan. Sebab tu di Malaysia kita dah enigmentkan dah Qadiani tu kafir. Qadiani kalau kita di Pakistan tu dia ada masjid Qadiani, sembahyang Jumaat lagi ya. Tapi kafir. Sembahyang Jumaat kafir. Sebab apa? Etikad dia Qadiani tu, Ghulam Ahmad Qadiani tu nabi. Sedangkan la nabi, ya tak ada lagi nabi dah, tak ada lagi rasul. Maka orang Melayu kena tipu, ada rasul Melayu. Dia kata nabi tak adanya, la nabiyya. Nabi itu tak nafikan rasul, dia hanya nafikan nabi. La nabiyya, dia nafikan nabi je, dia tak nafikan rasul. Maka rasul qahar ada di Melayu, ada dalam dunia Melayu. Mama rasul Melayu. Saya duduk mengajar di Kemensah tu, Kemensah High dekat Zoom tu, Syekh Tan Sri, Datuk-datuk tu, masjid-masjid dia tu. Ada tempat situ rasul qahar. Semua kena tipu kat rasul qahar. Dia kata rasul, nabi tak ada. Nabi tak kata nabi, rasul tak ada. Nabi kata hanya la nabi, ya tak ada nabi lepas aku. Nabi tak kata tak ada lagi rasul lepas aku. Ni dia tak faham mengaji nahu. Bodoh juga tak faham mengaji nahu. Tak faham mengaji nahu pun dia pun kata sebenarnya tengok dalam hadis ini Nabi telah mengatakan tiada nabi selepas baginda. Apabila penafian seorang nabi berakhir, dengan sendiri penafian seorang rasul juga berakhir, kerana nabi itu umum dan rasul itu adalah khusus. Rasul dipilih di kalangan nabi 124,000 nabi-nabi dan 313 lah yang kita belajar kat sekolah tu, 313 tu rasul yang kita wajib tahu 25. Jadi 313 rasul dan 124,000 nabi-nabi. Jadi rasul ini dipilih di kalangan nabi. Maksudnya rasul ni khusus. Kalau rasul ni khusus maksudnya seorang rasul itu mesti nabi. Tapi tak semua nabi adalah rasul. Jadi menafikan kenabian sudah memadai menafinya kerasulan. Sebab menafinya yang umum sudah memadai untuk menafinya yang khusus. Sebab seorang rasul, dia tak boleh jadi rasul tanpa nabi. Mesti dia mesti dia nabi, mestilah beliau itu seorang nabi, baru beliau itu rasul. Kalau beliau rasul tanpa nabi salah, jadi berakhirnya kenabian, maka berakhirlah kerasulan. Tapi dalam ilmu nahwu kita dah ada kaedah, apabila la nafi jins dan jumlah tu nakira tahtan nafi, maka memberi makna umum. La nafi jins tu la nafi untuk umum, jinsiyah, la nafi jins. Itu kaedah la nafi jins tu. Dia mabni la nabiyya mabni ala al-fathah untuk ma'rifah yang ghair mudha'af lah. Kalau ma'rifah mudha'af, dia akan jadi mansub. Ni
dia akan jadi dia akan jadi mabni alal fatah, mabni alal fatah. Itu dalam kaedah nahwu lah. Mengikut kaedah nahwu, apabila nakirah berada di bawah kalimah nafi, iaitu kalimah la nafi jin, berarti penafian itu secara umum. Oleh itu, siapa yang mengaku bahawa dia ialah rasul selepas baginda, maka yang mengaku dan yang mempercayainya adalah kafir. Habis dah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kedua, iqamatis salah. So, dalam bab solah ni berada di dalam jilid kedua secara detail di dalam Mishkatul Masabih, di dalam Midrajul Fafatih dalam jilid kedua. Sebab jilid pertama Kitabul Iman dengan Kitabul Ilmu dan Kitabut Taharah dalam jilid kedua, dan di dalam jilid kedua juga bermulanya separuh Kitabut Taurah, separuh kitab tu Kitabut Taharah, dan masuknya Kitabus Salat. Kitabus Salat sampai Sifatus Salat, masuk jilid 3 Sifatus Salat, duduk bab tasyahud. Begitu. Khair, iqamatus salah, mendirikan solah. Iqamatus salah. Apa maksud iqamatus salah? Kita sembahyang ada usalah, usalli fardu subhi, tadi usalli fardu subhi adaan, ada tu di antara takbir dan salam. Ada adalah takbir bermulanya ada Allah dan Assalamualaikum. Itu ada. Tapi kita bukan hanya ada, kita diperintahkan iqamah. Bukan sekadar ada. Semasa ada, kita daripada takbir dan salam, kita nak sembahyang tu kita niat ada, tunai. Tetapi kita diperintahkan ialah iqamah. Iqamatus salah, iaitu terjemah dia mendirikan solat, bermaksud mendirikan perkara-perkara yang dilakukan sebelum solat, di dalam solat dan selepas solat. Maksudnya sebelum solat dah termasuk dalam iqamah. Sebab tu dalam fiqh babut taharah dulu, dimasuk taharah dulu. Sebelum ambil wudu tu kita kena taharah dulu. Taharah daripada hadas kecil dan hadas besar, iaitu di dalam iqamatis salah. Bab ambil air sembahyang, bab taharah, bab masuk tanda, kita panggil babut taharah dulu. Dalam fiqh dia bawa masuk babut taharah, baru dia mari bawa kitabus salat. Dalam untuk ada kitab babut taharah. Babut taharah tadi perkara-perkara sebelum solat lah, dan perkara-perkara di dalam solat, dan perkara-perkara selepas solat, iaitu wirid dan doa dan sebagainya. Berbeza dengan ada usalah yang hanya merujuk kepada perkara dalam solat, iaitu bermula daripada takbir sehingga ke salam. Manakala perintah kepada kita bukan ada menunaikannya sahaja, bahkan iqamatus salat. Iqamatus salat merangkumi menjaga waktu, menjaga segala rukun, syarat, mustahabat dan adab-adabnya. Seolah solah dari segi bahasa bermakna daripada perkataan soliya yasla, bak sami'a yasma'u, soliya sami'a, soliya sami'a, soliya sami'a, yasla sami'a, yasma'u yasla, sami'a yasla, sami'a yasma'u. Dengan makna lughawinya, di segi lughawinya ialah la yaslaha illal ashqa, dan tidak akan menderita bakaran melainkan orang yang sungguh celaka. Dalam ayat ini menunjukkan la yasla, maknanya memasukkan sesuatu ke dalam api, seperti memasukkan emas, logam emas ke dalam api supaya dihilangkan kekotorannya. Begitu juga apabila solat ditunaikan dengan segala dosa akan disucikan. Solat ni akan, mana segala dosa akan disucikan dengan kita mendirikan solat. Jadi maksudnya bahan api. Misalnya apabila kita masukkan besi, kalau kita belajar kat masa sekolah dulu, besi ni biji dia tu dimasukkan satu relau, nama dia relau bagas. Relau bagas ni dia akan bersihkan semua kotoran besi dan akan mengeluarkan pure besi. Macam emas lah, serbuk emas tu kita akan masuk, kita panaskan, kita akan hasilkan emas tuling 100% emas 999. Gitu. Jadi makna bersihkan dengan api tadi, bersihkan. Masuk solat ni Allah SWT akan bersihkan dosa kita. Innal hasanati yuzhibunas sayyiat. Hasanat ni salah satu contohnya solat lah. Sesungguhnya solat itu akan membersihkan dosa. Makna, dan satu lagi makna di segi lafzinya, lughawinya, tahrikun salawain, menggerakkan paha banyak
kerana menggerakkan dua paha, kerana banyaknya pergerakan dalam solat. Kita akan turun naik, turun naik, turun naik, pergerakan banyak di dalam solat tadi. Maha suci. Maka inna solataka sakanul lahum. Inna solataka sakanul lahum. Jadi doakanlah, jadi kata doakanlah untuk mereka. Doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah Allah Subhanahu Taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi itu maknanya solat. Ya. Dan solat juga memberi makna doa. Solat juga memberi makna doa. Solat ini juga memberi makna doa. Solat juga memberi makna doa. Doa itu di segi. Sebab tu ada orang kata solat ni makna dia doa. Jadi kita tak payah sembahyang lah, kita berdoa je lah. Itu salah. Itu dia. Cuma kalau di segi hukumnya solat ni itulah tadi. Makna dia tadi menunaikan rukun arkan-arkan yang maksus yang telah ditetapkan. Inna solataka sakanul lahum. Doa. Nah, sesungguhnya doa sakanul lahum. Jadi doa, wirid dan semua sekali. Doa-doa dan wirid dan semua sekali tadi adalah apa dia? Maknanya memasuk ni inna solataka tu. Yang solat doa tadi. Jadi doalah, solat dan doa, zikir, tahwid tu sakanun, memberi ketenangan orang dalam kubur. Jadi sampai kalau kita baca apa-apa sampai kepada si mati, bukan tak sampai. Yang tak sampai itu kepada orang beriman. Bagi orang beriman, jadi kita kata tak sampai itu bila orang tu tak beriman. Tapi kalau orang beriman tu segala bacaan kita akan sampai kepada mereka, akan sampai kepada mereka semua. Kan? Seterusnya zakat. Zakat dari segi bahasa memberi makna bertambah, dan dari harta, iaitu harta bertambah dengannya, dan maknanya mencucikan sesuatu, makna mensucikannya, iaitu harta disucikan dengan zakat. Qul hallaka ila an tazakka, qul hallaka ila an tazakka, serta katakanlah kepadanya, adakah engkau suka hendak menyucikan dirimu? Nak menyucikan dirimu, ada tak nak menyucikan dirimu? Zakat tadi. Jadi mengeluarkan zakat itu fardu, dan jika dikira zakat itu dikira apabila diberi kepada asnafnya. Tak boleh kita beri tanpa kepada asnaf. Zakat tidak boleh diberikan kepada masjid, kita bagi masjid. So masjid itu bukan asnaf, tapi kita bagi kepada asnafnya. Kerana ada orang tu kan dia nak ikhlas, dia pun letak kat dalam masjid. Ni zakat saya. Tak sah zakat tu. Sebab zakat tu dia kena bagi pada asnaf, 8 golongan tu. Tapi sekarang kita dah pakai e-zakat dan sebagainya. Tu zaman ni, zaman Covid ni, zakat. Sebab dia dikhususkan untuk zakat. Tak apalah di situ. Ni masjid ni kan, masjid ni ada tabung apa so. Masjid ni kita tak boleh bagi zakat kat masjid. Tapi tu dulu zakat, tu dia dikhususkan golongan yang tertentu yang bertanggungjawab. Jadi seperti apa ini, kerajaan yang bertanggungjawab dan pengurusan tadi, dia katakan khas untuk zakat. So dia akan mengendalikan lah. Dia akan melakukan bagaimana duit tadi, pengurusan zakat tadi. Kita ada pusat zakat dan sebagainya. Kan tak apa. Cuma di zakat ini saya nak terangkan sedikit tentang zakat, iaitu zakat zakat emas dan perak, dan zakat pendapatan. Zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak dia berubah-ubah sekarang ni, sebab dia ada kadarnya. Sebab bagi mazhab Hanafi, kalau huli itu perhiasan lah, perhiasan wanita yang memakai emas. Bagi Imam Abu Hanifah bagi wanita zakat perhiasan tu, maknanya gelang, rantai tu, kalau lebih daripada timbangan dia kena keluar zakat juga. Sebab dia bukan sahaja perhiasan, tapi dia keluar zakat. Cuma mengikut mazhab kita Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, perhiasan tidak dikeluarkan zakat kecuali emas tu yang kita simpan. Tetapi kalau perhiasan tu melebihi pula daripada kadar yang telah ditentukan, maka perhiasan tersebut juga dikeluarkan zakat. Jadi perhiasan tadi sekurang-kurangnya 200 gram sahaja perhiasan. Dulu 800 gram.
mengikutnya. Tapi sekarang dah nilai dia oleh kerana dah tinggi. So saya rasa yang latest punyalah. Saya terlupa nak tengok yang latest tahun ni berapa gram perhiasan yang boleh, yang dikira perhiasan, dan selebih tu dikira zakat. Selebih tu dia tak boleh dikira perhiasan walaupun dia perhiasan. Maksudnya dalam 200 gram, lebih kurang 200 gram. Kalau 200 gram ni 300 ribu dah saya rasanya 200 gram ni. Sebab 1 gram RM150. 100 gram kali 1000, RM150 kali 1000, RM150,000 dah 100 gram tu. 1 gram tu RM150,000 dah. Kali 200 gram tu RM300,000 dah. Sekilo, sekilo 300,000 tu sekilo, 150,000 tu sekilo. Kalau 200 gram tu dalam 30,000 lah, 30,000. So 30,000 je. Khair, tak apa. Maksudnya dia kena keluar zakat. Jadi misalnya kalau satu orang tu, biasanya orang tu dia banyak kan, maka dia pun simpanlah di tempat mana? Dia simpan di ar-rahnu. Jadi tiap-tiap tahun dia kena keluarkan daripada ar-rahnu tu. Dia kena pakai. Kalau dia tak pakai, perhiasan ni kalau tak dipakai, mengikut mazhab Syafi'i, kalau tak dipakai dalam masa setahun, disimpan saja di ar-rahnu, maka dia kena zakat sebab dia tak pakai. Hak dia kena pakai setahun sekali. Kalau orang tak nak bayar zakat perhiasan dia tu, daripada kadar tu, dia kena buat keluar daripada rahnu dia. Sebab orang yang banyak duit lah, disimpan di rahnu. Sebab dia kata kadar simpanan rendah. So dia kena keluarkan setahun sekali. So dia kena keluarkan raya lah. Bagi raya tu dia takkan nak pakai sini tangan penuh. Dia tu dekat sekilo dia nak pakai. Pakaikanlah ke anak cucu ke. Tapi zaman Covid ni tak tahulah boleh buat keluar ke tak. Nak keluar tapi di bank boleh lah tu. Khair, ar-rahnu. Khair, tak apa. Maksudnya kita kena perhatikan kalau dia buat perhiasan. Dan kalau zakat emas kena keluarlah, zakat perak dan sebagainya. Satu lagi, zakat pendapatan. Orang kata zakat pendapatan ni ikhtilaf lah, banyaklah perselisihan pendapat. Jadi kami dipanggil di dalam pemegang-pemegang aman, pemegang-pemegang tauliah ni dipanggil. Maka di situ diterangkan dalil dia kenapa zakat pendapatan ni. Zakat pendapatan ni, kenapa ada zakat pendapatan? Kita tengok, dia bagi contoh. Satu orang buat padi. Satu orang ni dia buat padi. Dia buat padi. Maka dia dapat hasil padi 300 gantang. 300 gantang padi. Minimum dia 300 gantang padi. Maka dia kena keluar zakat 1/40 daripada 300 gantang. 300 gantang padi. 300 gantang ni, satu gantang padi kita kata RM5. Dia bukan beras, padi. Dia tak proses lagi tu. 300 gantang padi. So kalaulah 300 gantang padi tu, kalau 300 gantang padi, dia bermakna dia RM5 segantang. Kalau 300 jadi RM1,500. Jadi RM5 kali jadi RM1,500 je lah. RM1,500 hasil daripada padi tadi. 300 gantang tadi harganya, value dia ialah RM1,500. Sebab kita keluar zakat sekarang atas nilai lah. Dulu padi fitrah apa semua tu kita tolak tarik. Kita pergi dekat ayah kita. Sekarang dia pakai nilai lah. Kita ulama telah terjihkan, telah istimbatkan atas hukum nilai lah. Jadi 300 gantang tu RM1,500 aja. Sebab satu gantang RM5. Kali 300 gantang, 5 kali 3, 1,500 gantang aja. So 1,500 gantang tu dia tak boleh berjalan sebulan. Padi ni kurang-kurang 5 bulan. 5 bulan bahagi dengan purata dia, bagi 5. Bermakna hasil orang buat padi 300 sebulan pun, nilai 300 sebulan pun kena keluar zakat. Takkanlah orang kerja CEO, COO, GM, General Manager tak ada zakat. Sebab General Manager, GM, saya tanya kawan saya tu, dia GM baru jadi, dia tak iktiraf lagi GM dia tu. Baru naik je. Dia kata, saya tanya kau GM berapa? 16K Ustaz, 16K sebulan. So 5 bulan 80K. Orang yang 80K tak kena zakat. Orang yang 1.5K, RM1,500 kena zakat.
Zalim lah tu. Maknanya zakat pendapatan kena. Sebab dia 16,000 sebulan. Jadi kita tolaklah keperluan kita tu, anak kita berapa, rumah kita, tolak bayar rumah. Tapi kalau kita satu keluarga, satu isteri, kita tolak satu rumah. Walaupun kita ada 3 rumah, kita kena tolak satu je rumah. Paling besar, 2 lagi tak boleh tolak dah. Kalau kita ada 3 kereta, so kita kena tolak bayaran kereta tu sebulan tu 1 je, 2 tu tak boleh tolak. So kita kena pergilah pusat zakat, dia akan kira macam mana. Okey, misal contohnya saya beritahu. Saya kata kamu ni gaji sebulan berapa? 16K dia kata ustaz. Isteri saya pun lebih kurang lah, dengan GM jugalah. Dia kata 16K juga. Okey lah, kamu ni saya kata belanja berapa sebulan? Dia kata okey lah 8,000 lah, saya buat simpanan 8,000 sebab sebahagian isteri saya belanja kan. Okey, 8,000. So 8,000 tu yang kamu kena keluar. Sebab pembelanjaan kamu 8,000 dengan keluarga kamu, dan 8,000 tu kamu kena keluar. Tapi ini kena kira di pusat zakat lah. Dia akan kira macam mana. Ni saya kira cara mudah-mudah aja. Khair. Jadi 8,000 kena keluar. 8,000 1/40 daripada 8,000 berapa? RM200 je. 1/40 daripada 8,000 tu RM200 je. So RM200 sebulan. Sebab tu dalam mazhab Imam Syafi'i, zakat boleh advance, dia boleh bayar tiap-tiap bulan. Jadi kalau 8,000 bermakna dia kena keluar RM200 saja. RM200. Masa tu minyak mahal lah. So saya kata, kau pakai kereta apa? Harrier, dia kata. Pakai Harrier. So saya tanya dia lagi, kau pakai minyak apa? Ustaz, sampai tanya minyak sekali. Kena tanya, dia nak detail. Saya kata, dulu saya pakai 95. Lepas tu sekarang saya pakai 97. Saya kata, kenapa pakai 97 tak pakai 95? Ustaz, masa saya kereta besar, saya pakai 95. Bila saya jalan di highway, kancil potong kereta saya. Sebab kancil tu, saya kata sebab kancil tu pakai B-Power. Atau RON 97. Atau RON 100 di Petron tu. Engkau kena kod pakai RON 95. Dia kata, Ustaz, kereta kancil potong kereta saya sebab minyak saya tak power. Lepas tu saya tak pakai lagi dah RON 95. Saya pakai RON 97. Saya kata, kau pakai RON 97 sebab apa? Takut kat highway kereta besar dipotong oleh kancil yang kecil yang pakai B-Power. Tu nak mudahkan tuan-tuan semua nak boleh faham. Okey, sekali kau masuk Petropam berapa? Tangki kau. Masa tu minyak mahal kan, 27, 25 untuk RON 97 tu. Dia kata, full tank Ustaz, dekat 200 ha? Alah, zakat sebulan kau, sekali kau masuk Petropam saja, dia kata. Bukan mahal pun. Mudahnya dia kata. Mudah lah kata bayar zakat ni, bukan mahal. Bayar susah-susah pun. Lepas tu dia pun mula dah bayar dah, Masya Allah. Maksudnya zakat pendapatan kena kira bagi mereka yang bergaji besar. Kita ada LHDN tu lain lah. Ada orang kerja-kerjaan dia semua dia kena ada LHDN. LHDN duk cari kita dah. Pun saya pun LHDN duk cari dah. Jadi zakat pendapatan tadi kita kena keluarkan. Itu zakat, bahagian zakat. Situ setakat itu sajalah. 1 jam 20 minit dah tu. Kita sambung tempat puasa esok. Dan kita sambung bab haji di Baitullah sedikit. Lepas tu kita pergi kepada rukun iman. Wallahualam. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah itu daripada kelemahan saya. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Salamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbu afa fa'fu anna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tayyib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila syai'in sarraftahu anna. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa mertua kami, abang-abang kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami, jiran tetangga kami, sahabat handai kami, waris-waris kami, datuk nenek kami, asatizah kami,
guru-guru kami, talamizah kami, anak-anak murid kami, anak isteri kami, ya Allah, dan seluruh umat muslimah sekalian, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandang rahmat-Mu, pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Hanya dengan rahmat dan kasih sayang-Mu lah kami akan dapat memasuki syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, sebab itu Engkau bermuamalah rahmat dengan hamba-Mu di hari kiamat. Jika Engkau tidak bermuamalah rahmat dengan hamba-Mu di hari kiamat, maka tidak ada seorang pun yang dapat memasuki syurga-Mu. Jika Engkau bermuamalah dengan sifat adil-Mu di hari kiamat, maka tidak ada seorang pun yang akan memasuki syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, dengan rahmat-Mu di 10 rahmat, di 10 hari yang pertama yang dipenuhi dalam bulan Ramadan dengan rahmat-rahmat, ya Allah, janganlah hindarkan dan janganlah singkirkan kami daripada rahmat-Mu, ya Allah. Ya Allah, dengan rahmat-Mu, ya Allah, dengan kurniaan-Mu lah, ya Allah, dengan kekuasaan dan rahmat-Mu, ya Allah, Kau hilangkanlah segala penyakit dan utamanya penyakit yang menimpa dunia ini, iaitu COVID-19 ini. Ya Allah, Kau hilangkanlah penyakit ini daripada seluruh dunia ini, ya Allah. Ya Allah, tolonglah pada yang sakit, sembuhkanlah, ya Allah. Pada yang berhajat, tunaikanlah hajat-hajat jawas mereka, ya Allah. Pada yang menangisi tentang anak-anak, tentang anak-anak mereka, maka ya Allah, Engkaulah yang memberi hidayat pada mereka, ya Allah. Ya Allah, tolonglah, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh. Jadikanlah anak-anak kami penyejuk mata kami, ya Allah. Ya Allah, bantulah kami, ya Allah. Kasihanilah kami, ya Allah. Maafkanlah segala kesilapan dan dosa-dosa kami, ya Allah. Kami takut, ya Allah. Kami takut, ya Allah, dengan amalan-amalan kami, ya Allah. Tapi kami berharap dengan rahmat-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.